Assalamualaikum and a very good morning everyone. So for today, our math slot, we will continue with our new topic which is triangle and quadrilateral. Okay, so for this topic, we will learn about polygons, properties of triangle and properties of quadrilateral. Okay, ada 3 perkara ni lah. So for today, we will focusing on polygons and properties of triangles and the interior and exterior angles of triangles. Okay, so this is our learning objective for today. For polygon, we will learn how to state the relationship between the number of side, vertices and diagonal of polygon. The second one on how to draw polygons. Okay, next one about properties of triangles and the interior and exterior angles of triangle. We will recognize and list geometric properties of various types of triangle. The next one, we will learn to make and verify conjectures, which is the sum of interior angle, the sum of interior angle and adjacent exterior angle, and the relation between exterior angle and the sum of the opposite interior angle of a triangle. And last one, we will learn on how to solve problems involving triangles. Okay, so for polygon, a polygon is an enclosed figure on a plane bounded by 3 or more straight line. Okay, polygon ni dia adalah objek lah, adalah figure yang bila kita lukis tu dia tertutup. So kena at least kena ada 3 lah, which is kita akan dapat triangle. Triangle adalah the first polygon. Sebab kalau kita ada 2 straight line sahaja, dia tak boleh enclose. Dia kena straight line and kena ada 3 or more. So the first one is triangle. Second one kita akan dapat quadrilateral. Okay. The next one pentagon, hexagon macam itulah. So yang ni kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. So this one is hexagon. Okay. So for a polygon, number of vertices tu dia akan sama dengan number of side. Maksudnya dia punya bucu ni kalau ada 3, 1, 2, 3. So number of side dia pun akan ada 3. Dia akan equal. Okay, so number of vertices is equal to number of sides. Sama juga dengan hexagon tadi. Kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 vertices. Lepas tu dia punya side pun akan ada 6. Okay, and the next one, number of diagonal can be determined according to the following step. Identify the number of side polygon, minus 3 from the number of side, let the result be m. The value of m is multiplied by 2, thus we get 2m. The value 2m is added to all the integers with value from less than m to 1. Okay, so macam mana kita nak tahu diagonal? Diagonal tu contoh kita ada quadrilateral kan. So yang ni dia punya diagonal lah. Diagonal, perpenjuru. Okay, contoh kat sini kita ada 4, ada 4 side. Lepas tu kita minus 3 from the number of side. Kita tolak 3. So dapat 1. Okay. So 1 ni kita akan multiply dengan 2. So dapatlah 2. And then the value 2m is added to all the integers with value from less than m to 1. So kita tahu dia punya perpenjuru akan ada 2. Tak pun kita boleh guna this ni formula n minus 3 over 2. n minus 3 over 2. n minus 3 over 2. So kat sini kita ada 4. Lepas tu 4 tolak 3 bahagi 2. So 4 darab dengan 1 bahagi 2. Kita akan dapat 2. Okay. The value 2m is added to all the integers with values from less than m to 1. Okay, so kalau kita nak cari number of diagonal, 4 step ni macam susah nak ingat. Kita can just use the formula lah. Which is how to find the diagonal adalah n minus 3 over 2. N tu adalah number of side dia. Contoh untuk hexagon tadi. Okay, contoh untuk hexagon ni. Katakanlah kita nak cari dia punya number of diagonal. So, kita boleh guna n minus 2, n minus 3 over dengan 2. Okay, so kat sini number of side dia ada 6. 6 minus 3 over dengan 2. 6 tolak 3 dapat 3. 18 bahagi 2. Kita akan ada 9 diagonal kat sini. Okay, kat mana 9 diagonal tu perpenjuru dia lah. 1, 2, 3. Okay. Lepas ada lagi tak? 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okay. Kita akan ada 9 diagonal kat sini. Yang ni dia tak nampak sangat sebab kita punya hexagon ni dia tak nampak dia punya vertices kan. Tapi kalau kita lukis yang betul-betul punya hexagon, kita akan nampak lah dia akan ada 9 diagonal. Contohnya macam ni. Okay, so kita akan ada 9 lah. Akan ada stars kat dalam tu. Okay, that is how we find number of diagonal.
Okay, next one, example 1, find the number of vertices and the number of diagonal of a polygon dengan 10 side. Okay, so kalau 10 side, confirm dah dia punya vertices, number of vertices dia pun akan ada 10. Dia akan sama Okay, lepas tu number of diagonal, kita boleh sahaja terus guna formula ni lah. So 10 tolak 3 bahagi dengan 2. So akan dapat 10 tolak 3, 7. Dapat 35. So 70 bahagi 2, 35. 35 diagonals. Okay, perpenjuru dia ada 35. So you have to remember this smart tip lah untuk guna dia punya formula. Next one, how do you draw, label and name a polygon? So yang ni pun dah belajar waktu sekolah rendah, triangle, quadrilateral, pentagon, hexagon. Make sure for now you have to remember ejaan dia in English lah. Okay, kalau dia ada 3 number of side, dia adalah triangle. Lepas tu kita ada quadrilateral ni, ada 4. And then pentagon ada 5, hexagon ada 6, heptagon ada 7, octagon ada 8, nonagon ada 9, decagon ada 10. Okay, next one. How do you draw, label and name a polygon? Sama juga, kita akan identify number of side dia. Lepas tu mark point equal in number the number of side. Join all the point with straight line to form a closed figure. Label the vertices and name the polygon. Okay, contohnya dekat sini dia minta awak buat 6 side. Kita tukarlah 6. Bolehlah buat. Tapi kita dah lukis tadi 6. Kita buat 7 lah. Kita draw 7 side polygon which is nama dia adalah heptagon. Okay, first step kita akan buat ni point. Kita akan buat 7 point lah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay, so next one kita akan join lah this all point guna pembaris straight line. Polygon dia kena ada straight line. Okay, and then label and name the polygon. Kita dah namekan dia dah, heptagon. Label tu macam mana? Label tu macam ni. The vertices of polygon are usually labelled in alphabetical order and the polygon is named either clockwise or anti-clockwise of vertices. So contoh awak nak namakan dia punya ni, kita akan namakan A, B. Kena ikut clockwise ataupun anti-clockwise. F, G. Okay? Tak pun kita buat arah lagi satu. Tak boleh, apa yang tak boleh adalah kita letak dia sepah-sepah. Contoh kita buat this one pentagon kan. Okay, kita labelkan dia. Awak buat A, B, C macam ni tak boleh dia sama ada clockwise ataupun anti-clockwise. Nak namakan dia tu. So, for this one, kalau nak letak anti-clockwise, kita akan letak A, B, C, D, E macam ni. Okay. Sama juga apa-apa shape pun. Contoh kita buat quadrilateral kan. 1, 2, 3, 4. Okay. P, Q, R, S. Tak boleh letak sepah-sepah. Dia sama ada clockwise or anti-clockwise. Okay, done. Next one, we will learn about properties of triangles and the interior and exterior angle of triangle. Okay, so apa dia? Kita ada 6 bentuk. Segitiga ni dia ada 6 nama lah type of triangle. We will have 6. Okay, the first one is classified according to the geometric properties of their side. Okay, so yang ni semua number of side dia mestilah 3 sebab dia adalah triangle. The first one is about equilateral triangle. Equilateral triangle ni segitiga sama lah segitiga sama sisi. Equilateral triangle. All the side are the same length and every interior angle adalah 60 degrees. Maksudnya semua side tu adalah 60. Semua side adalah sama dan dia punya angle kat dalam ni. Angle kat sini akan jadi 60. Okay. The sum dia, sum of interior angle. Maksudnya angle kat dalam triangle tu, sum of interior angle in a triangle ni adalah 180 degree. Okay. So bila dia equilateral triangle, maksudnya dia akan bahagi samalah 60, 60, 60. Number of side, dia punya length of side pun akan sama. Okay. And then about axis of symmetry ni, maksudnya bila kita lipat tu, dia akan sama. Bila angle dia sama, so bila awak lipat tu, dia akan sama lah macam butterfly. Yang tu maksud dia symmetry. Dia ada tengah-tengah dia. Symmetry ni kita ada tengah-tengah. Contohnya kalau square kan. Kalau square pun kita boleh lipatkan dia. So this is dia punya axis of symmetry. Tapi kalau kita buat bentuk macam ni, kita tak boleh, dia tak boleh jadi axis of symmetry. Kita lipat nanti dia akan dia terlebih. Okay. So next one, isosceles triangle. Macam ni number of axis symmetry dia ada satu sahaja sebab dia boleh lipat dan dekat sini sahaja. Sama kaki ni yang sama dia dekat sini sahaja. Okay.
So dia punya axis of symmetry pun hanya ada satu lah, kita tak boleh lipat ke tepi. Kalau macam equilateral ni kita boleh lipat macam ni. Sebab kat sini 60-60 dia boleh bertemu dan dapatlah simetri. Okay. About isosceles triangle, this is the two of the side have the same length. Okay, yang ni lah sama kaki ni. Isosceles triangle. Make sure tahu this one. Equilateral triangle, isosceles triangle. The two base angle are of the same size. Okay. Scalene triangle, dia tak ada number of axis of symmetry, dia tak ada. And semua ni pun berlainan. Okay. Dia punya angle pun setiap ni berlainan. All the side are different length. All the triangle of a different size juga. Okay, next one, yang ni pula adalah untuk based on angle. Nama based on angle. The first one kita ada acute angle triangle, which is every interior angle adalah acute angle. Acute angle apa? Dia less than 90 degree. So semua ni dalam ni adalah kurang 90 darjah. So kita panggil dia acute angle triangle. Okay, next one, obtuse. Obtuse ni dia ada satu angle tu yang melebihi 90 darjah. One of the interior angle is an obtuse angle. Kan? Kita dah belajar dah last week about acute angle, obtuse angle. And the last one, right angle triangle adalah one of the interior angle 90 degrees. 90 darjah. Dia bersudut tegak. Okay, so kena ingat 6 nama ni. Selalunya yang atas ni lah equilateral, isosceles, scalene ni dengan acute angle, obtuse angle, right angle, triangle. Okay, next one. Yang ni kita nak tengok dia punya properties. Okay. So, macam tadi, I have told you, the interior angle. Maksudnya, angle kat dalam ni akan dapat 180 darjah. So, A tambah B tambah C ni, kita akan dapat 180 darjah. Okay, this is interior angle of triangle. Okay, the next one, C tambah D. Okay, yang ni adalah interior angle. C tu dia interior kan. C ni dia interior. Okay, meanwhile D ni adjacent dia lah. Sebelah. Bersebelahan. Tak pun dia juga adalah exterior angle. Berada di luar. Okay, bila C tambah dengan D, kita nampak yang ni last week punya. Dia macam straight line. Straight line. Lepas tu kita ada satu kat sini. So C tambah dengan D dekat sini. Still akan dapat 180 darjah juga. Okay, 180 darjah. Okay. And then A tambah B pula. Yang ni dia adalah konsep yang ketiga tadi. Maksudnya kita tengok balik objektif kita yang ketiga tadi. This one. The relation between exterior angle. Exterior angle tu yang tadi tu. Yang D seorang-seorang tu. Dengan the sum of the opposite interior angle. Opposite interior angle A dengan B tu. So yang ni relation antara exterior angle dengan the sum of opposite interior angle. Apa dia punya relation? Relation dia adalah yang ni kan interior angle 2 ni, opposite kan daripada D ni. So A tambah B akan dapat value D. A tambah B tu dia akan sama dengan D. Okay, macam mana kita dapat macam tu, kita akan tengok contoh kejap lagi. So yang ni about interior angle, kita boleh tengok kejap sikit macam mana dia dapat 180 tu. Alright. Nampak. So kita tambah dia akan dapat 180. So katakan kalau kat sini kita buat sudut tegak kita buat dia 90 darjah. Tu 90 susah nak bagi tepat ni. Tapi kalau kita dapat dia 90 darjah, okay, yang lagi dua ni bila kita tambah pun akan dapat 90 darjah lah, which is sum of all interior angle of triangle, we will get 180. Okay, tak kisahlah dia macam mana pun. Okay, kalau yang ni dia adalah acute angle triangle. Okay, kalau kita buat dia besar macam ni, yang ni obtuse. Obtuse sebab yang ni 103 kan, lebih 90. So, apa-apa pun bila kita tambah yang dekat dalam ni, kita still akan dapat 180 degrees. Okay. Next one. Okay, kita nak kira. Ni tadi I have told you, dia punya fakta lah 3 benda ni. Kena ingat properties ni, baru kita boleh jawab soalan. Okay. So, next one kita nak find the value. 92, 37x. Okay, tadi maksudnya kat sini 92 degrees tambah 37 degrees tambah dengan x akan dapat 180 degrees. So, nak tahu x tu berapa, 92 ni kita tambah dulu dengan 37. Buat algebra lah macam biasa. Okay, so 129 degrees plus with x akan dapat 180. And then x akan dapat 180 tolak dengan 92 tolak dengan 37.
So dapat 51. Okay, so X kita akan dapat 51. Nak check macam mana, kita tambahlah 51 tambah 92 tambah 37. So akan dapat 180 total dia. So yang ni jawapan dia, X kita 51. Next one, okay, yang ni dia ada berada di luar. Okay, yang ni yang ketiga tadi, the sum of interior angle of opposite, bertentangan dengan dia. Yang ni interior angle yang berdekatan dengan dia, adjacent. Okay, yang lagi dua ni adalah opposite. So X ni adalah hasil tambah 79 tambah 28. Okay, 79 tambah 28. Which is kita dapat 107. Okay. Yang ni jalan shortcut lah kalau awak ingat dia punya properties yang ketiga tu. Kalau tak ingat, kita still boleh jawab. Tapi dia akan dapat jalan kira yang panjang lah. Contohnya, awak tengok, oh dapat 79, dapat 28. Maksudnya kita kena cari yang ni dulu. Ni second method macam mana nak cari. Tapi dia panjang sikit lah. So triangle adalah 180. So kita nak cari angle yang purple ni. 180 tolak 79 tolak 28. So akan dapat 73. Okay, bila dah dapat 73 kat sini. Okay, ni kan straight line. So X tambah 73 is 180. Sebab dia straight line. And then X kita akan dapat 180 tolak 73. Dapatlah 107 juga. Okay. Cuma yang the first one ni dia shortcut lah sikit. Sebab awak dah tahu properties of the sum of opposite interior angle ni akan sama dengan exterior angle ni. Okay, yang ni. The exterior angle is the sum of the opposite. Tapi kalau awak tak nampak dekat gambar tu macam mana, kita boleh je buat method kedua. Tak ada masalah. Okay, next one. Okay, yang ni pun sama. 180 akan tolak 100 akan tolak 45 untuk dapat P. Okay. The next one. Okay, kalau ada simbol ni, yang tu maksud dia right angle kan. So, maksudnya kat sini adalah 90 darjah. Okay. Kalau nampak je dekat shape kita tu ada macam ni, ada petak tu, maksud dia 90 degrees. So, for this one, P plus 90 plus 43 kita akan dapat 180 degrees. Okay, simbol degrees tu jangan lupa. And then nak cari P, kita tolak lah. 180 tolak 90 tolak 43. Okay. This one, dia bagi tahu yang ni adalah yang ni. Maksud dia apa? Dia adalah isosceles triangle. So, maksudnya kat sini pun angle kita adalah P. Okay. So, for C, 2P tambah dengan 126 is equal to 180. Okay. And then do the algebra macam biasa. Kita akan cari 2P ni apalah. So, 2P akan sama dengan 180 tolak 126. And then nak cari, dah dapat value tu, kita akan cari P sahaja. Bahagi dengan 2 lah nanti. Okay. And the last one, yang ni pun sama macam C juga. 2P tambah 96 dapat 180. So 2P sama dengan 180 tolak 96. Dapat 84. And then P 84 bahagi 2. Dapat 42 degrees. Okay, settle. Next one, yang ni dia cerita banyak pasal exterior angle tu kat situ. So yang ni 66. Yang ni awak kena carilah satu-satu kat sini. Angle kat sini akan sama kat sini sebab dia isosceles. Macam mana tahu isosceles? Sebab dia dah letak ni. Dia letak kat dua tempat. So 180 tolak dengan 66. Kan? 180 tolak 66. Kita dapat 114. 114 tu adalah angle 2 ni. Kenapa awal-awal tu 180? Sebab dia triangle. Kan? Interior angle dia kan 180. So 114 akan bahagi 2. Dapat 57. Okay, maksud dia kat sini 57. Sini pun 57. Okay. And then nak tahu X. Macam mana kita nak tahu X ni? Kita tengok gambar X tu. Dia dekat sini kan. So dia adalah straight line dekat situ. So straight line dia. Kita ada X kat sini. Kita ada 57. So 180 tolak 57 akan dapat X. So dapat jawapan 1, 2, 3. Okay. Tak pun boleh juga ambil 66 ni tambah 57 lah. Dapat angle X. Okay, next one. B yang ni, maksudnya yang ni adalah 90. Okay, lepas tu dah tahu dah yang ni 144 exterior daripada opposite. X tambah 90. Dia banyak step untuk angle ni. So tak kisah pun macam mana. Janji awak dapat jawapan lah sebenarnya.
So X tambah 90 is equal to 144. And then X is equal to 144. Subtract with 90, we will get 54. Okay. Tak pun boleh buat cara panjang sikit. Kita kena carilah yang ni. Lepas tu ambil 180 tolak 90. Tolak dengan angle yang dalam ni. Yang tu yang second step lah, which is panjang sikit. Maksudnya kita cari dulu angle kat sini. So macam mana kita nak tahu angle kat sini? 180 tolak 144 dapat 36. Kan? Lepas tu triangle semua 180 tolak 90 tolak 36. Okay, so dapat juga X ni 54. Ada 2 step lah. Okay, mana-mana pun boleh as long as kita dapat jawapan. Okay, so sama juga C dengan D ni. Kalau yang ni 152 dengan yang ni. Maksudnya 2X kita akan sama dengan 152. Okay, sebab yang X2 ni dia adalah opposite interior angle daripada angle yang diberikan ni. Dia bertentangan. Dia bukan ambil yang sebelah ni. Dia bertentangan. So 2X akan sama dengan 152. So X kita akan sama dengan 152 bahagi 2. Dapat 76. Okay, dan the next one, kita nak solve problem macam mana. Sama juga problem dia tak akan buat cerita sangat lah. Dia akan bagi gambar macam ni. Complicated sikit lah gambar dia. Lepas tu kita kena selesaikan. So in the diagram, PQRS is a straight line. Calculate the value X dengan Y. Untuk diagram ni awak kena tengok betul. Okay, so apa fakta yang kita ada? Kita ada 2 triangle kat sini. Lepas tu 46, 84. Kat sini kita boleh tahu dah awal-awal berapa. 46 dengan 84 tu tambah dengan yang ni kat sini ni. So 180. Kenapa 180? Sebab jumlah sudut dalaman segitiga tu adalah 180. Okay. So 180 tolak dengan 46 tolak dengan 84. Kita dapat 50. So sama dengan 50. Yang ni yang 50 Okay. So bila dah dapat 50, kita akan tengok secara keseluruhan pula. Kita tengok gambar ni sebenarnya. Sekejap. Kita ada segitiga besar macam ni pula. Okay. So kita dah tahu dah kat sini 50. Yang dekat sini ni 50. So yang kat sini pun 50. Kenapa? Sebab ni nampak ni dia isosceles. Yang segitiga hijau kita ni dia adalah isosceles. So 50 dengan 50. Okay, so boleh dah tahu X tu berapa? X tambah dengan 50 tu dia akan dapat 180. Yang dekat sini ni. Sebab yang ni straight line. Dia straight line macam ni. Lepas tu kita dah tahu X kat sini. Kat sini kita dah tahu dia 50. So X kita akan dapat 130 degrees. Okay, settle untuk X. Untuk Y pula, kita tengok the segitiga besar kita lah. Which is kita ada 50 tambah 50 tambah Y tambah 46. Tambah. Tambah 46 sama dengan 180. So 146 tambah dengan Y dapat 180. So Y kita adalah 180 minus with 146. Okay. So saya tengok dia dalam bentuk macam ni. Dia isosceles. So kat sini 50. Sini pun 50. So Y dengan 46 tu adalah tambah kat sini kan. Ni adalah Y plus 46. So carilah 180 tolak 146 dapat value Y which is 34. Okay, settle Okay, next one. Kita akan buat soalan seterusnya. Okay, in the diagram, PSR is a straight line. Lepas tu calculate the value X dengan Y. Yang ni pun sama juga. Tengok je dekat sini. Okay, first tadi dia bagi tahu yang ni isosceles. So kat sini pun maksudnya X lah. Okay, so segitiga tu kita akan dapat 2X tambah 68 sama dengan 180. So 2X akan sama dengan 180 tolak 68. 112. Okay, X kita akan bahagi dengan 2. Dapat 56. Okay. Kenapa yang ni X juga? Sebab yang ni dia bagi tahu isosceles tu. So angle dia akan sama. Okay, next kita nak buat Y. Y ni kita kena cari yang adjacent ni. Kita akan cari adjacent yang ni. Okay, dia ada banyak step. Awak boleh juga guna yang opposite tu. Tapi saya nak guna yang adjacent ni pun boleh juga.
So 180 tolak dengan X 56. So 180 tolak 56 kita dapat 124. Okay, yang ni 124. Okay, so dapat bentuk segitiga. Daripada segitiga ni lah kita cari Y. Okay. So akan dapat 180 tolak 124 tolak 24 untuk dapatkan Y. Kita akan dapat 32. Y sama dengan 32 degrees. Okay, siap. Okay. Next one, the last one. In the diagram PQR is a straight line. Calculate the value of X dengan Y. Yang ni dia bagi tahu equilateral. Nampak? Ada 3 shape yang ni dia kata 2, 2. Macam ni kan. So equilateral semua sama 60 lah. 60, 60, 60. Okay. Terus dapat X kita sama dengan 60 degrees. Okay, next one kita nak cari Y. Y ada dekat luar tu. So kita kena tahu angle yang dekat sini. Okay, macam mana nak tahu 118 ni dia adalah isosceles kan? Macam ni. So dia dah bagi tahu kat sini 118. So kita kena cari angle kat sini dengan sini lah. So 180 tolak dengan 118. Kita dapat 62. So 62 ni bahagi dengan 2. Dapat 31. So kat sini 31. Sini pun 31. Okay. Belum dapat Y lagi. Tu baru dapat angle yang biru tu. So daripada 31 ni kita nak cari angle Y. So awak tengok gambar Y tu macam ni. Y ada dekat sini. So kat sini kita ada 31. Yang dekat sini kita ada 60. So dia sebenarnya adalah straight line macam ni. Kan? So maksudnya Y tambah 31 tambah 60 akan dapat 180. So cari Y sama dengan 180 tolak 31 tolak 60. Dapat 89. Okay. Lepas tu boleh check lah kita tengok betul ke 89 ni. Lepas tu siap. So daripada 31 tambah dengan 60 tu kita dapat 91. So 180 tolak 91 dapat 89 darjah. Okay, itu sahaja untuk hari ini. So for next class, we will learn about quadrilateral, properties of quadrilateral and the interior exterior angle of quadrilateral. That's all for today. Yang ni math vocab, make sure ada jugalah dalam buku awak buat nota tentang math vocab ni. Thank you everyone. See you on Thursday. Hari Khamis kelas Teams macam biasa. Thank you everyone. Bye.